Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 7 September 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan mempertimbangkan cadangan untuk memperluaskan skim bantuan deposit dan bayaran balik perumahan HDRAS selaras pengumuman inisiatif deposit madani. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata beliau akan membawa perkara tersebut kepada Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jaitun Openg untuk perbincangan yang lebih holistik termasuk pembayaran levi oleh pemaju. Jelasnya ketika ini terdapat ketidaksepadanan dalam bekalan perumahan dengan lebih 100,000 unit rumah tidak berpenghuni susulan migrasi luar bandar ke bandar. Inisiatif deposit madani yang dicadangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam bajet 2025 menyasarkan untuk menyediakan bantuan deposit sehingga RM30,000 bagi pembeli rumah kali pertama untuk kumpulan B40 dan M40. Beliau berucap pada perasmian Expo Hartanah Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak Syeda 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Presiden Syeda Augustin Wong Chung Ho menggesa Kerajaan Sarawak mengembangkan skim HDRAS selaras dengan inisiatif deposit madani. Beliau menggariskan beberapa cadangan untuk melengkapkan inisiatif itu seperti meningkatkan ambang pendapatan isi rumah kepada RM15,000 sebulan. Beliau turut mencadangkan kerajaan menaikkan bantuan keuangan HDRAS kepada 10% daripada harga perjanjian jual beli berbanding RM10,000 ketika ini. Seramai 90 atlet para akan menjalani sesi klasifikasi terakhir di Kuching sehari sebelum bermulanya Tamasya Para Sukma ke-21 Sarawak 2024. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, walaupun penganjuran Para Sukma kali ini menekankan konsep ke arah klasifikasi sifar, namun berikutan wujud masalah tertentu, mereka perlu melalui proses berkenaan di Kuching. Ini yang terkini, 90 of them, yang kes protest and so on, ya, apabila diklasifikasikan di tempat masing-masing. So we will accommodate for that. But for us this is achievement, sebab kita dapat mengklasifikasikan the bulk of them, the majority of the athletes di tempat masing-masing, ya. Jadi mengurangkan perasaan kekecewaan lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa induk Para Sukma ke-21 Sarawak 2024 di Kuching. Menurutnya, konsep ke arah klasifikasi SIFA yang mana setiap atlet perlu menjalani proses klasifikasi sebelum bertolak ke Kuching adalah penting bagi mengelak rasa kekecewaan para atlet yang disalah kelaskan. Ini kerana mereka yang disalah klasifikasikan secara automatik tidak dibenarkan bertanding. Seramai 1,290 atlet daripada 15 kontingen bakal menyertai Para Sukma ke-21 Sarawak yang bakal berlangsung pada 22 hingga 28 September ini. Turut terlibat dalam tamasya sukan tersebut adalah 49 atlet sokongan, 780 pegawai pasukan, 15 chef de mission dan 90 urus setia serta pegawai perubatan kontingen. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah semasa merasmikan Pasar Amal WUU di Kuching berkata kementeriannya akan memperkenalkan templat sebagai panduan kepada badan bukan kerajaan NGO atau organisasi amal negeri ini memohon dana untuk melaksanakan program. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata template itu perlu dilengkapkan pemohon dan memenuhi kriteria tertentu ditetapkan kerajaan negeri termasuk aktiviti dijalankan, objektif organisasi, nombor pendaftaran dan kumpulan sasaran. Aktiviti dijalankan juga mesti selaras dengan garis panduan kementerian demi kesejahteraan rakyat. If we don't put it that way, then they have to write sentences. Some people find it difficult to make a proposal paper. So our objective is to help the NGO. While we want to help NGO with the grant, we also want them to fulfill certain criteria of good governance.
Sebanyak 30 badan amal dan usahawan tempatan antaranya Hope Place, Heart Treasures, Befrienders Kuching dan Persatuan Kesihatan Mental Sarawak terlibat dalam program tersebut. Usaha Kerajaan Sarawak untuk mengembalikan semula penerbangan terus Kuching Pontianak berada pada landasan tepat. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, usaha tersebut mendapat maklum balas positif daripada pemangku Gubernur Wilayah Kalimantan Barat Dr. Harrison MK semasa lawatan kerja beliau ke Pontianak dan Singkawang, Indonesia baru-baru ini. Datuk Seri Lee dalam kenyataan media berkata pada perjumpaan tersebut Gubernur Wilayah Kalimantan serta ketua-ketua jabatan berkaitan bersetuju membawa perkara tersebut kepada Kerajaan Pusat Indonesia untuk tindakan seterusnya. Dalam lawatan itu juga Datuk Seri Lee serta rombongan yang diiringi Konsul Jeneral Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wijaksono dan Konsul Jeneral Malaysia ke Pontianak, Azizul Zikri Abdul Rahim turut melawat lapangan terbang Supadio di Pontianak dan lapangan terbang Singkawang. Rombongan turut melawat sebuah syarikat bas tempatan serta pelabuhan antarabangsa Kijing yang baharu di Mempawah. Lawatan kerja 4 hari itu antara lain bertujuan mengukuh hubungan pengangkutan antara Sarawak dan Kalimantan Barat. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak optimis dapat mencapai sasaran 4 juta ketibaan pelancong tahun ini. Timbalan Menterinya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, keyakinan itu berdasarkan kerjasama semua rakyat khususnya semasa penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2024 yang lalu telah menyumbang kepada peningkatan pelancong. Jelas beliau sepanjang tempoh Januari hingga Julai lepas, Sarawak merekodkan purata 400,000 ketibaan pelancong setiap bulan. In terms of number of people coming into Sarawak, this year for my ministry we targeted 4 million people for this year. I think we will reach our target by next September. Up to now, January to July is 2.8 to 8 million already. Beliau berucap pada majlis ulang tahun ke-49 RTM Miri dan pelancaran siaran podcast Miri FM di RTM Miri. Mengenai stesen RTM tersebut, beliau percaya RTM Miri akan kekal relevan dalam menyampaikan agenda kerajaan kepada masyarakat termasuk jangkauan siaran radio dan TV sehingga ke kawasan luar bandar. Turut hadir pada majlis itu pengarah penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Hamad, pengurus RTM Miri Saiful Arini serta warga kerja RTM Miri. Seramai 1,500 masyarakat daerah Tatau dari 22 kontijen menyertai program Niti Daun Siri ketiga sebenar Pesta Tatau 2024. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai memuji semangat kesatuan yang ditunjukkan setiap peserta dalam acara tradisi tersebut. Katanya, acara tersebut memainkan peranan penting dalam memelihara budaya tradisional serta mengukuhkan jati diri komuniti. Niti Daun ini di mana berbagai etnik yang ada di Tatau di sini menggunakan pakaian tradisional masing-masing. Beliau berkata demikian selepas penyampaian hadiah kepada peserta. Tambah beliau, ia juga merupakan pencapaian penting dalam penganjuran Pesta Tatau 2024 sebagai satu platform memperkenalkan warisan budaya tempatan kepada generasi muda dan mempereratkan hubungan antara pelbagai komuniti di daerah Tatau. Kontijen Bagatan Pungan dinobatkan sebagai juara Niti Daun kali ini. Pesta Tatau 2024 berlangsung pada 5 hingga 15 September dengan pelbagai acara menarik antaranya regata dan pertandingan berlaju. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Malaysia Madani Ciwa Merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Selamanya ku pertahan tanah air pertiwi demi negara.
demi